Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aida binti Daud, nombor matrik 17 TKA 20F1040. Hari ini saya bersama 5 lagi rakan saya, iaitu Muhammad Syamih, Muhammad Mustaqim, Muhammad Haziq Sufi, Muhammad Nur Nizam dan Muhammad Amar akan menerangkan dan menceritakan sedikit tentang pembuktian bumi berbentuk sfera. Bukti bumi berbentuk sfera telah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah seorang saintis telah mengkaji Al-Quran dan telah memastikan bahawa bentuk bumi adalah sfera disebabkan terjadinya siang dan malam, berlakunya perubahan musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim sejuk dan musim luruh, dan terjadinya fenomena gerhana bulan dan matahari. Kiranya bumi tidak berbentuk sfera, pasti fenomena-fenomena tersebut tidak akan terjadi. Jika bumi rata, tidak sfera dan tidak berputar, maka tidak terjadinya pergantian siang dan malam. Salah satu bukti yang menunjukkan bumi berbentuk sfera terdapat pada surah Al-Zumar ayat 5. Maksudnya, Dia menciptakan langit dan bumi dengan penuh hikmah. Dia menggantikan malam dengan siang, siang dengan malam dan mengedarkan matahari dan bulan. Semua beredar menurut waktu tertentu. Ingatlah, Dia yang Maha Berkuasa dan Dia yang Maha Pengampun. Seterusnya, saya menjemput rakan saya, Muhammad Haziq Sufi, untuk keterangan yang selanjutnya. Assalamualaikum, saya Muhammad Haziq Sufi bin Muhammad Osman, nombor kad matrik 17 TKA 20F1024 akan menerangkan mengenai pembuktian bumi berbentuk sfera. Kalau ikut jam ketika ini, sekarang 7.47 malam di Malaysia, sementara di London sudah hampir waktu tengah hari, iaitu 11.47 pagi. Di Arab Saudi pula, terutama bagi yang sedang mengerjakan ibadah umrah, jam menunjukkan 2.47 petang. Semua zon masa berbeza. Ini hanya boleh terjadi sekiranya bumi itu berbentuk sfera dan berputar pada paksinya. Pada suatu masa, matahari memancarkan sinarnya pada satu bahagian, sementara bahagian lain akan jadi gelap dan seterusnya. Ini membenarkan kewujudan perbezaan masa dan zon masa. Lebih spesifik, bagi zon masa lebih daripada 12 jam. Kalau benarlah bumi itu rata, pasti matahari akan kelihatan walaupun ianya tidak berada di atas kepala kita, seperti lampu sorot yang bertujuan untuk menerangi pentas walaupun penonton duduk dalam keadaan gelap. Satu-satunya cara untuk mencipta zon masa berbeza dengan cahaya pada satu tempat sementara satu lagi tempat bergelap ialah dunia itu berbentuk sfera, dan itu hakikat sebenar berkenaan bumi kita. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil bin Mustafa Kamal Isra, bernombor matrik 17 DKA 20F1044. Antara bukti yang membangkang teori bumi itu rata, yang saya jumpa adalah kita tak pernah dengar pun ada kes kapal terbang atau kapal-kapal layar yang terhempas bila melintasi Antartika. Sebab teori geng-geng bumi rata ni, diorang menyatakan yang Antartika tu satu dinding ais besar yang mengelilingi keadaan bumi rata. So maknanya bagi diorang, lepas Antartika tu dah tak ada apa-apa dah. Maknanya terkeluar terus daripada bumi. So teori tu kira dibangkang lah kerana kita tak pernah dengar apa ada kapal terbang ke atau kapal-kapal layar ke yang terkeluar daripada bumi ni. So tak ada bukti lah kat situ. So itu menjelaskan lah yang bumi yang rata tu tak betul. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nizam bin Mali, nombor matrik 17 DKA 20F199. Hari ini saya nak terangkan tentang pembuktian bumi berbentuk sfera dari segi tarikan graviti. Seperti yang kita tahu, teori graviti secara ringkasnya terletak di tengah-tengah kerak bumi. Kalau bumi berbentuk sfera, tarikan graviti di seluruh dunia adalah sama, kerana graviti disebarkan dari perut bumi. Kalau teori ini dipakai di bumi rata, titik graviti di bumi yang rata pula akan datang dari tengah-tengah permukaan bumi. Semakin dekat kita dengan titik graviti, semakin kuat daya graviti. Semakin jauh kita dengan titik graviti, semakin rendah tarikan graviti yang kita terima.
Contohnya, kalau bumi sfera, kita boleh berdiri dengan tegak dan bangunan pun tegak di mana jua kita berada. Kalau rata, semakin jauh kita dari titik graviti, kita berdiri dengan condong dan bangunan pun perlu condong kerana daya gravitinya yang rendah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Abid Ishak, nombor matrik 17 DK20F1026. Jadi dalam video ini saya akan menerangkan mengenai bukti bumi itu berbentuk sfera. Jadi bukti saya yang pertama ialah seperti yang kita tahu, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syekh Mustafa. Beliau adalah seorang angkasawan Malaysia yang pertama yang telah pergi ke angkasa lepas, dan beliau telah menyatakan di akaun media sosial beliau mengenai bentuk muka bumi ini yang berbentuk sfera. Jadi apakah bukti beliau ialah di ISS, iaitu International Space Station, telah merakamkan bentuk muka bumi sepanjang perjalanan mereka berada di angkasa lepas tersebut. Yang kedua ialah kejadian malam dan siang. Contoh, kalau bumi tu flat, matahari sini, bulan kat sini. So matahari ni bergerak lurus, jadi dia akan bergerak straight. So dekat tempat bulan tu akan ada cahaya juga. So tak logik lah. Lepas tu, contoh kalau bumi tu berbentuk sfera, matahari kat sini, bulan kat sini, jadi bumi ni akan berlakunya putaran. Jadi akan berlakunya kejadian malam dan siang. So make sense lah. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Muhammad Azman, nombor pelajar 17 DKA 20F1060. Okey, so hari ni saya akan mengumpas satu poin, menjelaskan satu poin yang meyakinkan bahawa bumi itu berbentuk sfera ataupun separuh bulat. Okey, poin saya adalah gambar dari International Space Station. Okey, so International Space Station ni adalah satu benda yang dicipta ataupun dikeluarkan oleh NASA dan diterbangkan ke angkasa lepas. So benda ni dia mengelilingi bumi. Okey, jadi ahli konspirasi bumi rata, okey, yang percaya yang bentuk bumi dirasakan oleh kerajaan dan NASA, dan sehingga hari ini gambar-gambar bumi bentuk bulat hanya dikeluarkan oleh NASA. Angkasawan yang berada di International Space Station akan mengelilingi bumi setiap 90 minit. Bukan sahaja melihat dengan mata mereka sendiri yang bumi berbentuk bulat, tetapi bentuk bumi bulat dirakam melalui video dan gambar, seperti gambar bumi bulat yang dikongsikan oleh Chris Hadfield, seorang angkasawan Amerika. Tapi angkasawan Malaysia sendiri mengeluarkan kenyataan apabila dia dicabar oleh Suhaimi Saad untuk bersumpah yang bumi itu bulat, mengatakan bumi berbentuk geosfera. Maksud bumi tidak berbentuk bulat yang sempurna, tetapi menyerupai bentuk sebiji telur. Geo bermaksud geografi dan sfera adalah bentuk-bentuk bulat. Bumi tidak sempurna kerana permukaan bumi itu sendiri mempunyai gunung ganang yang tinggi, lautan yang dalam. Begitu juga dengan sumber mineral di dalam kerak bumi. Dengan mempunyai ciri-ciri semula jadi, ini tidak mungkin bumi akan berbentuk bulat sempurna, dan ini menyumbang kepada bentuk muka bumi geosfera. Okey, so yang saya dapat simpulkan di sini adalah bumi itu dia bukan berbentuk sepenuhnya bulat. Okey, bentuk dia dikatakan oleh Syekh Muzaffar Shah, angkasawan Malaysia, bumi itu berbentuk geosfera, maksudnya macam berbentuk sebiji telur. So ujahan mengapa dia mengatakan begitu, kerana bumi ni banyak terdapatnya lautan dalam, gunung ganang yang tinggi, sumber mineral yang macam saya cakap tadi lah. Okay, so itu saja poin saya untuk meyakini bahawa bumi itu berbentuk geosfera ataupun sfera. Okay, so sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.